Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat no? Ni jadi macam mana kita ni tuan-tuan? Boleh mula ke macam mana? Boleh kot no? Kita sedang menanti kawan-kawan kita ada 1, 2, 3, 4, 5 tuan-tuan. Kalau tak ada muslimat ada 4 je tuan-tuan. Jadi tahniah lah pada muslimat yang main ni. Boleh kot no, pelan-pelan lah no. Mana pi depa ramai no. Sekali depa sampai nah. Baik tuan-tuan. Kita berhenti di mana tuan-tuan? 17. Baik. Buka surat 17 di mana? Ya Bani Israel, betul tak? Ya, tafsir Ya Bani Israel kan? Kita habis di Raji'un kan? Baik, jadi kita tengok kitab kita Tafsir Nurul Ihsan. Kita tengok muka surat 17, masih lagi di surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Baik. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid darain. Kata pengarang Ya Bani, firman Allah Azza wa Jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Baik. Kata pengarang telah dahulu maknanya dan tafsirnya. Kita dah bincang dah tuan-tuan. Sebelum ni dah sebut dah ya Bani Israel. Cuma bila sebut Bani Israel, benda yang kita kena tahu sebagai pengulangan lah. Bani Israel ni anak cucu Israel. Ya Bani Israel, wahai anak cucu Israel. Ramai dah anak cucu Israel, ramai. Hatta banyak juga Nabi daripada Bani Israel. Antaranya siapa tuan-tuan? Ramailah. Nabi apa? Yusuf, Ayub, Daud, Sulaiman, Musa, Harun, Ayub, Isa. Itu dia Nabi dia tuan-tuan. Nabi Bani Israel, anak cucu Nabi Allah Yaqub alaihi salam, Israel. Dan saya sebut kat tuan-tuan, Israel nama yang baik. Isra makna dia Safwah, makna dia Allah. Jadi Israel maksud dia Safwatullah ataupun Abdullah. Safwatullah kekasih Allah, ataupun makna yang kedua Abdullah, hamba Allah. Jadi Israel itu nama yang baik. Cumanya sekarang mungkin kurang sesuai lah. Saya ada sebut kata dulu ada ulama hadis nama dia Israel. Israel bin Yunus nama dia. Dan itu nama dia. Ulama hadis Hafiz Siqah. Tapi sekarang ni kalau kita buat nama Israel mungkin agak jadi masalah lah, sebab kerana orang Yahudi telah letakkan negara dia. Bila dia jajah Palestin, dia buat nama Israel. Nama siapa tu? Dia buat nama tok nek dia. Memang betul pun. Yang ada di Palestin sekarang ni memang mereka adalah anak cucu cicit Nabi Yaqub dan banyak nabi-nabi. Adakah mulia kerana semata-mata anak cucu? Tak. Allah Ta'ala tak pernah meletakkan kemuliaan semata-mata kerana keturunan. Hatta keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama semua. Siapa kata lebih? Disebabkan di keturunan Nabi ni dia lebih sesat, salah dan sesat. Salah. Hatta kita pun keturunan Nabi. Betul tak tuan-tuan?
Kita ada berapa Nabi tuan-tuan? 3 kan. Nabi Adam, Nabi Syith, Nabi Nuh, sekurang-kurangnya. Nabi Adam lah. Nabi Syith sebab satu-satunya anak Adam alaihi salam yang ada zuriat. Kemudian Nabi Nuh sebab lepas wabak tu pengikut Nabi Nuh semua meninggal dunia. Bila depa berlabuh di Bukit Judi tu, datang wabak, meninggal semua. Yang tinggal hanyalah Nabi Nuh dengan keturunan dia. Kita ni semua bertemu keturunan kita di Nabi Nuh. Kemudian Nabi Syith, kemudian Nabi Adam. Padahal banyak lagi, mungkin banyak lagi sebab Nabi yang ramai. Nabi Rasul 313, Nabi ada riwayat kata sampai 124,000, mungkin banyak lagi. Kita ni keturunan Nabi. Tapi adakah mulia semata-mata keturunan? Tak. Hatta di kalangan keturunan Rasulullah pun sampai hari ini ada yang baik, ada yang tak baik, ada yang terpesong akidah dia. Tidak ada jaminan. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ingatkan keluarga dia, panggil Ali, Fatimah, Ja'far, Aqil, Hasan, Husin, panggil semua. Rasulullah bagi nasihat panjang. Tapi salah satu nasihat Rasulullah bagi tahu kat depa, janganlah nanti pada hari kiamat, selain daripada hampa ni, selain pada keturunan Rasulullah lah, datang dengan amalan dan pahala. Tapi hampa datang nanti bagi tahu, ya Rasulullah, kami ni keturunan hang. Rasulullah kata jangan. Dan Rasulullah SAW ingatkan mereka, man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang amalan dia slow, lambat, nasab dia tidak akan bagi dia cepat. Walaupun di keturunan Rasulullah SAW, tapi mayang malas, mayang sunat malas, berzikir malas, baca Quran malas, takat tu lah. Takat tu lah darjat ni. Tidak ada mulia semata-mata kerana keturunan. Hatta ada kita tengok Abu Lahab pun ikutkan dia ada sangkit paut dengan Rasulullah kan, pak saudara Nabi, tapi tempat dia neraka. Baik tuan-tuan, jadi Bani Israel ni anak cucu Nabi Yaqub alaihi salam. Baik, jadi tuan-tuan, dia ada perkataan banyak, Israel, Yahudi, kemudian apa lagi tuan-tuan? Ahlu Sabti, kemudian dia ada Hadu, makna semua sama lah tu. Anak cucu Bani Israel. Anak cucu dia. Cumanya kalau sebut Ashabas Sabt ni siapa? Merujuk kepada pengikut Bani Israel yang nak menipu Allah pada hari Sabtu. Kan Allah kata jangan tangkap ikan pada hari Sabtu, dia tipu kan. Pasang jala, hari Ahad dia angkat. Dia pun keturunan Bani Israel juga. Tapi kata Allah, kunu khiradatan khasiin, jadilah kera yang hina. Sebahagian mereka menjadi babi, khinzir. Mereka ni anak cucu Nabi Yaqub. Malah banyak tok nek mereka ni Rasul dan Nabi, tapi jadi kera dan babi. Saya nak bagi tahunya, Allah tidak muliakan semata-mata keturunan, tapi mulia dan tak mulia ni kerana apa? Amal ibadah. Jadi kera dan babi. Baik. Jadi tuan-tuan, ada juga disebut sebagai orang Yahudi. Lah ni dah jadi, bila kita sebut ya tuan-tuan, Bani Israel, Nabi Yaqub ni ada 12 orang anak. Salah seorang ni nama Yahud, nama dia Yahuda, ataupun Yahud. Jadi dalam banyak-banyak 12 orang anak ni, yang paling terkenal lah Yahud. Sehingga bila kita sebut Yahudi, merujuk kepada anak cucu cicit Nabi Yaqub alaihi salam semua. Sebab tu kita baca Quran ni, ya Bani Israel ni dirujuk ke siapa ni? Ayat ni turun pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia cerita, nanti kita sebut, dia cerita yang berlaku 1000 tahun yang dulu, zaman Nabi Musa. Ni cerita zaman Nabi Musa ni. Sekali dicerita ni, wa idh faraqna bikumul bahr. Makna dia apa ni? Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat Allah yang Allah Taala berikan pada kamu. Bukan pada zaman Rasulullah tu, tok nek depa dulu. Antaranya kita akan baca nanti, antaranya Allah Taala belah laut kat depa boleh lari pada laut. Siapa dia tu? Itulah bapa-bapa depa yang bersama dengan Nabi Musa. Ingat nikmat Allah ke atas kamu. Ke atas kamu ni tuan-tuan, maksud dia tok depa punya apa? Bapa-bapa depa tu. Tok nek depa dulu yang bersama dengan Nabi Musa dapat seberang laut. Cerita 1000 tahun yang lepas. Tapi nak bagi tahu, ingat nikmat Allah atas hangpa ni. Baik. Kemudian tuan-tuan, bila kita baca lagi di sini, cerita pasal Firaun pula kan. Firaun sembelih anak lelaki bagi hidup anak perempuan kan. Kemudian Allah Ta'ala hancurkan Firaun. Ingat nikmat Allah. Banyaklah tuan-tuan dalam ni tuan-tuan. Waktu Allah sebut pula tentang ketika mana mereka berjalan dengan Nabi Musa, mereka nak makanan. Betul tak?
Allah Ta'ala bagi wa istasqa Musa liqaumihi, yang Musa minta pada Allah untuk apa? Toknek depa dulu. Toknek depa dululah. Yang ada kat Palestin pun sekarang sama tuan-tuan. Ayat ni merujuk pada sekarang ni keturunan Bani Israel yang ada sekarang. Terutamanya yang ada kat Palestin. Sekarang ni depa ni. Wa ya Bani Israel ni, patut orang Bani Israel ni sedang hak zalim dekat mana Palestin tu. Ni khitab ni merujuk pada depa. Ada dalam bahasa Melayu, ya Melayu ada dalam Quran. Ada. Tak ada tuan-tuan. Satu bangsa yang Allah Ta'ala suruh ada Yahudi. Banyak dalam Quran. Dulu ada Palestin jahat dan seluruh dunia. Ayat ni, wahai anak cucu Israel tu yang duduk di Palestin tu. Banyak kejahatan dan kerosakan yang diperbuat. Wahai anak cucu Israel, seperti mana pada zaman Rasulullah suruh mereka, betul tak? Bagi tahu nikmat yang diturunkan pada bapa-bapa mereka pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Baik, jadi tuan-tuan, ni suruhan kepada Bani Israel yang ada sekarang ni tuan-tuan. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan bahwasanya aku telah aku perlebih akan kamu atas segala alam zaman manusia itu. Jadi Allah Ta'ala lebihkan mereka tuan-tuan, tentang mana? Banyaknya Nabi dan Rasul. Banyak Nabi dan Rasul di kalangan mereka. Pasal apa banyak tuan-tuan? Pasal mereka pun memang haru lah tuan-tuan. Itu banyak Nabi yang dakwah kat mereka. Tapi jadi kelebihan lah pada mereka. Sebab di dalam keturunan mereka, bangsa mereka, banyak Nabi dan Rasul. Malah sebahagian, bukan sebahagian, kebanyakan mereka lah. Yang ekstrim ni menganggap bangsa yang paling mulia adalah bangsa Yahudi. Selain pada Yahudi dipanggil sebagai Gentile. Gentile ni saya pernah sebut kat tuan-tuan, lebih hina daripada anjing dan babi. Itu bukan kan? Mereka bangsa yang paling mulia. Memang betul-betul resis lah. Bangsa apa yang paling resis di dunia? Yahudi. Paling resis. Itulah bangsa yang paling resis di dunia. Baik. Tapi Allah Ta'ala lebih kan. Kenapa sebut ni? Nak bagi tahu kat orang Yahudi yang ada Palestin tu. Yang banyak nikmat Allah berikan kepada toknek hamba dulu. Baik. Kemudian, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a, dan takut oleh kamu akan hari kiamat yang tiada boleh menolong seorang daripada seorang akan suatu. Maknanya takutkanlah kita hari kiamat yang kita tak boleh tolong orang lain. Tak boleh tolong tuan-tuan, melainkan dengan izin Allah. Hatta ketika mana di padang mahsyar, siapa pun tak boleh tolong. Betul tak? Kita berdiri lama di padang mahsyar, ribu-ribu tahun berdiri, tak buat apa, berdiri dengan matahari dekatnya 1 mil. 1 mil ni lebih kurang 1 batu tuan-tuan. 1 batu kalau convert pada kilometer, lebih kurang 1.6 kilometer. Tak jauh. Sekarang kita berdiri, matahari dengan kita 1.6 kilometer. Sekarang ni matahari dengan kita berapa jauh? 150 juta kilometer. Sekarang ni 150, bukan 150 kilometer, bukan 100 ribu, bukan 15 juta, 150 juta kilometer. Pada hari kiamat 1.6 batu, 1.6 kilometer sahaja dekat. Berdiri buat apa? Berdiri tak buat apa. Ada yang peluh, dia tengok amalan, ada peluh sampai ke tumit, ada sampai ke lutut, ada sampai ke pinggang, ada sampai ke dada, ada yang tenggelam dalam peluh dia. Jadi tuan-tuan, ada 7 golongan yang mendapat naungan. Tuan-tuan tahulah, kita panjangkan pimpinnya. Ada yang sedekah ikhlas, tangan kanan, tangan kiri tak tahu apa, tangan kanan bagi, hati pemuda yang hati terikat dengan masjid, betul tak? Zikir, menangis, keluar air mata. Ada banyak lagi lah tuan-tuan. Ada 7 orang. Ataupun satu lagi tambah 8 orang maknanya. Satu hadis tu sebut 7, satu hadis kita tambah orang yang melepaskan orang yang berhutang, juga mendapat naungan arasy. Kita bagi orang pinjam, man andara an mu'sirin, siapa yang melepaskan orang daripada hutang, kesusahan, Allah Ta'ala akan apa? Allah Ta'ala akan naung dia. Zallallahu fi zillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Yang ni orang pinjam kita 2,000, dia kata bulan depan nak bayar. Cukup bulan depan, insiden dia, contoh insiden, tak dapat kerja, kereta rosak, dia tak dapat bayar. Kita kata tak apalah, tidak kan? Tak apa, kita bagi lepas. Ataupun kita kata apa, tak apalah, halal lah 2,000 ni, tak apalah, aku halal lah. Yang ni mendapat jaminan arasy, mendapat naungan arasy. Baik tuan-tuan, jadi tuan-tuan,
Ketika inilah saya sebut tuan-tuan, waktu berdiri lama sampai ahli neraka sebut, baik masuk neraka lah, dia tak tahu neraka lagi teruk. Tapi sebab berdiri dah 1000 tahun, mungkin puluh ribu tahun, diri lama, diri tak buat apa. Bukan nikmat ni, ni satu keadaan yang sangat menyeksakan lah tuan-tuan, sangat berat. Ketika ni lah tuan-tuan, pakat ramai-ramai pergi kat siapa? Kat Nabi Adam kan. Nabi Adam kata tak boleh, Allah sangat murka pada hari ini. Dia pun pernah buat salah. Salah Nabi ni sebut kat tuan-tuan lah, salah Nabi ni bukan salah macam kita. Salah Nabi ni salah yang tak patut bagi Nabi, bukan bagi kita. Dia dipanggil sebagai apa? Dia bincang lah tentang Nabi Adam kan. Dia bincang lah yang mana Nabi Adam ni dia terlupa. Betul tak? Terlupa dan tak sengaja. Kalau orang dimaafkan, tapi Nabi tak boleh. Nabi Muhammad SAW bila datang Abdullah bin Umi Maktum, buta mata kan, Rasulullah tengok dia muka masam dan berpaling. Kita biasalah tuan-tuan, betul tak kan? Muka masam berpaling ni tuan-tuan, biasalah. Malah Abdullah bin Maktum kan nampak pun muka masam, dia tak senyum lah tuan-tuan. Dia tak senyum. Rasulullah tengok Abdullah bin Maktum ni dengan muka tak senang tuan-tuan. Tengok dan Rasulullah paling pada dia. Sebab Rasulullah tengah sibuk nak berdakwah ni. Kalau bagi orang biasa ni mungkin biasalah tuan-tuan, sebab dia tengah berdakwah. Tapi bagi Nabi tak betul. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Teraan Allah Ta'ala tegur Nabi Muhammad SAW. Nabi Yunus alaihi salam tinggal kaum dia kan, 34 tahun berdakwah, 2 orang beriman. Selama tu orang duk kata macam-macam, gila lah macam-macam. 34 tahun. Nabi dulu pula di setempat dia bukan boleh keluar, hidup situ kan. Nabi dulu hak melainkan Rasulullah je di seluruh alam. Sebab tu Rasulullah berdakwah di Mekah, kemudian ke Taif, kemudian ke Madinah. Tapi ada pun Nabi lain tak boleh, dia tempat tu saja. Tempat umat yang tertentu. Sebab tu pada ada Nabi sezaman. Nabi Ibrahim sezaman dengan Nabi anak saudara dia. Siapa anak saudara Nabi Ibrahim? Nabi Lut. Tapi Nabi Lut di Jordan tu. Jordan, kaum-kaum apa LGBT ni. Nabi Ibrahim berada di Mesir, di Iraq. Dia tempat tertentu tuan-tuan. Nabi Syuaib dia ada kaum dia. Nabi Saleh, Nabi apa? Nabi Saleh, kemudian Nabi Hud, semua ada kaum kan, kaum Ad, kaum Samud dan sebagainya. Jadi Nabi dulu tak boleh tinggal. Dakwah tak boleh tinggal. Nabi Yunus tinggal kaum dia setelah 34 tahun, bukan sekejap ni, tinggal dan berdoakan apa? Kehancuran dah, sebab Nabi Yunus sangka dia ni dah tak ada harapan. Betul tak? Jahat. Dah 34 tahun dakwah ni siang malam. Tinggal cerita dia kena telan dengan ikan nun, ikan paus biru kan. Paus biru, binatang makhluk yang paling besar di atas planet bumi, besar pada bawah lagi. Besar, paus biru. Itu yang ada jalak bawah dia tu. Memang besar. Ikan itulah yang telan Nabi Yunus. Kalau orang lain buat tak apa, betul tak? Ramai je ustaz kita jumpa main mengajak sekali betul tak main dah. Pasal apa? Bayar sikit. Betul tak? Kok ada kena telan dengan rimau ke? Tak ada. Ikan nun telan dia ke? Tak ada tuan-tuan. Orang tak apa, betul tak kan? Ada orang pernah jumpa satu ustaz terkenal, tuan-tuan pun kenal dia. Seluruh Malaysia kenal dia tuan-tuan. Dia orang panggil dia di Selama. Orang nak bayar kat dia, orang kata ustaz nak bayar apa? Saya tak kisah bayar apa. Tapi biasanya orang bagi kat saya 20,000. Satu malam 20,000 ni gaji jusa C tuan-tuan. Jusa C. Pengarah hospital tuan-tuan tak sampai, doktor pun tak sampai jusa C. Bukan doktor pun mati kat UD 54 Cikgu pun mati dekat DG 54 Nak naik jusa C ni susah, ada kota tuan-tuan. Dia ada kota. Kalau kat pensyarah pun sama, dapat profesor, bukan profesor Madya. So Madya tu memang baru nak naik lah tu. Baru-baru nak naik. Dia profesor kosong tu. Profesor, itu baru naik jusa C. Ataupun mufti jusa C ya. Mufti, seluruh mufti. Ada satu polis tu di Datuk Zahiri, tuan kenal kot, di Bukit Merah tu. Dia lagi 3 langkah jadi ketua polis negara lah, tak jauh lah. Dia jusa C ya. Pencen dia jusa C. Pencen dia 8,000. Potong daripada kan dia apa, dia punya apa, dia daripada gaji pokok kan. Gaji pokok dia sebelum pencen 16,000 lah. Allowance banyak lah tuan-tuan. Allowance banyak tu. Pencen dia 8,000. Banyak tuan-tuan. Jusa C. Tapi tak boleh lawan pensyarah selebriti tuan-tuan. Satu malam 20,000. Jangan main-main, betul tak? Satu malam 20.
Kalau 3 malam dah 60, betul tak? 5 malam dah 100, boleh tidur betul tak kan? Banyak duit tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, tak ada pula dia kalau tak main kena telan ke apa, tak ada kan? Orang tak ada. Tapi bagi Nabi tak boleh. Sebab tu jangan sangka kesalahan Nabi ni macam kita dosa banyak, betul tak? Mata tengok benda yang haram, hati fikir benda yang haram, otak fikir benda yang haram, ada yang berzina, ada yang minum arak, ada yang berjudi, betul tak? Ada yang pecah amanah. Tak ada Nabi buat kerja lagu tu. Tak ada Nabi pecah amanah, Nabi berzina, minum arak, berjudi, ada? Tak ada kan? Tak ada. Itu kerja manusia. Nabi bukan begitu. Kesalahan yang tak patut bagi hak Nabi. Dia panggil hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Benda yang baik bagi orang yang biasa, tapi bagi orang yang dekat dengan Allah, yakni para nabi dan rasul, tak patut. Boleh lah. Baik, jadi tuan-tuan, ceritanya ni hari ni bila kita jumpa Nabi Adam tak boleh. Jumpa Nabi Nuh, Nabi Adam kata jumpa Nuh, pergi jumpa Nabi Nuh. Nabi Nuh kata tak boleh, dia juga pernah buat salah. Salah ni bukan macam kita salah, yang tak patut bagi hak dia terhadap Allah. Antaranya Nabi Nuh pernah minta diselamatkan anak dia. Apa nama anak dia? Kanaan kot, tak silap saya lah. Ataupun Yam, gitulah. Sebagai riwayat kata Kanaan, sebagai riwayat kata nama Yam. Anak dia yang berenang kan. Nabi Nuh sayang dia. Tapi Allah Ta'ala kata, Inni a'idhuka an takuna minal jahilin. Wahai Nuh, aku nasihat hang, jangan jadi di kalangan orang yang jahil, yang tak tahu. Anak dia kata, innahu laysa min ahli. Walaupun itu daripada zuriat, darah daging Nabi Nuh, tapi di sisi Allah tak dianggap ahli, tak dianggap ahli keluarga. Termasuk juga keluarga Rasulullah SAW yang ada pada hari ini, yang mana akidah dia sesat, amalan dia teruk, tak termasuk dalam ahlul bait Rasulullah SAW, yang hanya beriman, yang bertakwa sahaja. Baik, jadi tuan-tuan, bila jumpa Nabi Nuh kata tak boleh. Nabi Nuh kata pergi kat Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim kata tak boleh, dia juga pernah buat benda yang salah pada hak dia lah. Kemudian dia kata pergilah jumpa Nabi Musa. Nabi Musa kata tak boleh. Dan Nabi sebut Allah Ta'ala murka hari ini dengan murka yang berat. Orang datang sebahagian besar datang dengan membawa dosa tuan-tuan, dan maksiat yang banyak. Jadi Nabi Musa tak boleh. Nabi Musa kata pergi dekat siapa? Nabi Isa kan. Isa kata tak boleh juga. Kemudian Nabi Isa kata jumpalah Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Isa tu menarik bukan apa? Nabi Isa dia sebut, waktu orang minta, Nabi Isa kata la yas'aluhu illa nafsi. Hari ini aku takkan minta pada Allah kecuali diriku. Hatta Nabi-Nabi sebut nafsi. Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, ini manusia terbaik tuan-tuan, semua sebut nafsi, diriku. Itu yang disebut. Kalau tentu ada kata ikutlah ajaran ni, jangan risau, Tok Syekh boleh tolong di padang mahsyar. Mengarut tuan-tuan. Ini mengarut. Ada tuan-tuan, ada saya jumpa. Dia kata ikutlah ajaran ni, tak apa, nanti kita akan diseru dengan imam kita. Imam kita tolong backup semua. Semayang untuk apa? Pasal apa? Percaya benda sesat ni. Kononnya yauma nad'u kullu unasim bi imamihim. Betul lah. Semua manusia akan diseru dengan imam mereka. Imam di sini apa? Rasul mereka. Kita akan duduk di belakang Rasul kita. Ada Nabi nanti umat dia yang beriman, betul tak? Ada 2-3 orang. Ada yang 2 orang. Ada yang langsung tak beriman pun ada. Tapi dengan Nabi-Nabi mereka, dia menjadi saksi. Ni mereka faham lain, sesat. Tafsir suka hati. Tafsir apa? Imam tu imam mereka. Semua orang boleh buat ajaran sesat, claim tu imam dia, betul tak? Imam dia tolong backup. Sampai ada orang ikut ajaran ni, sembahyang pun tak. Pasal apa? Tak apa, nanti imam backup. Jangan kata imam, Nabi pun kata nafsi. Syafaat kemudian tuan-tuan, di padang mahsyar siapa pun tak boleh. Sampai Nabi Isa ni tuan-tuan disebut ni, Nabi Ulul Azmi ni, Nabi Isa pun sebut. Nabi Isa kata apa? La yas'aluhu ummil lati waladatni. Sehingga kan aku takkan minta pada Allah lepaskan, maafkan ibuku yang mana dialah yang melahirkan aku. Ini Nabi Maryam kan? Maryam. Cerita dahsyatnya hari itu. Dahsyat sungguh lah tuan-tuan. Sampai Nabi pun sebut lagu tu. Jadi jangan malas untuk beramal tuan-tuan. Itulah nak sebut lah. Jangan malas beramal. Mudah-mudahan di padang mahsyar Allah kesian kat kita dengan amalan yang pernah kita buat. Tidak tuan-tuan.
Hatta Nabi pun sebut nafsi. Dia lepas ni nanti hisap ada Nabi baru dia bagi syafaat. Di padang mahsyar sebelum hisap tu belum lagi tuan-tuan. Semua tunduk, wa khasyatil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Pada hari kiamat tu tuan-tuan, semua suara senyap sunyi walaupun orang ramai tuan-tuan, penuh padang mahsyar pada zaman Nabi Adam sampai kiamat, tapi senyap. Kita tak dengar apa tuan-tuan, illa hamsa. Kalau dengar pun bisik. Baik. Jadi tuan-tuan, lepas tu Nabi Isa kata tak boleh. Dia pun tak minta untuk mak dia. Lepaskan mak dia pun tak, hari ni minta diri dia ya. Sebab tu kalau ada orang claim imam dia boleh macam ni, syekh dia boleh macam ni, ini sesatnya. Jahil sejahil-jahilnya. Jauh daripada hidayah. Jadi tuan-tuan, barulah pergi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sujud. Inilah syafaatul kubra, syafaat yang terbesar, syafaat Nabi meliputi seluruh manusia termasuk para Nabi dan Rasul. Kalau bukan kerana Nabi Muhammad SAW, maka kekallah selama-lamanya manusia kat mana? Di padang mahsyar. Inilah syafaatul kubra, syafaat yang paling besar yang ada pada Allah berikan pada Nabi Muhammad SAW. Hatta syurga pun sama. Mula-mula masuk, tanya siapa? Beritahu Nabi Muhammad, baru buka. Kalau bukan kerana Nabi Muhammad SAW, pintu syurga takkan dibuka. Siapa pun tak masuk. Hatta para Nabi dengan Rasul pun tak masuk. Hebatlah Nabi Muhammad SAW. Itu kelebihan dia. Dan Rasulullah sebaik-baik ni kan, sebaik-baik manusia. Baik tuan-tuan, jadi Allah Ta'ala lebihkan di atas kalian ingat, takut pada hari yang kita tak boleh tolong. Masa ni tak boleh, tapi nanti kemudian Allah benarkan. Kemudian baru Allah Ta'ala benarkan. Kita baca dalam ayat kursi kan, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Mana dia? Tidak ada yang boleh memberi syafaat illa biizni, kecuali dengan izin Allah. Syafaat ni dia maksud dia genap tuan-tuan. Genap. Menggenapkan. Maksudnya benda tu tak cukup, kita cukupkan. Itu makna dia. Ada orang nak masuk syurga tak boleh, ada masalah, kita genapkan dia supaya dia boleh masuk. Itu makna dia. Ada orang nak naik dari syurga Firdaus tapi tak cukup, maka kita genapkan bagi cukup. Kan kita genapkan kan, genap bundarkan lah, genapkan bagi cukup. Antaranya dia syafaat ni, pertama naik darjat boleh. Maksud dia syurga dia darjat rendah, syafaat naik darjat tinggi. Boleh juga syafaat lepas daripada azab neraka. Patut masuk neraka dengan syafaat dia lepas, tapi bukan kesalahan berat lah, bukan syirik, bukan kufur lah. Boleh juga syafaat ni keluarkan daripada neraka, dan masuk tapi dikeluarkan dengan syafaat dengan izin Allah Azza wa Jalla. Sebesar-besar syafaat siapa tuan-tuan? Yang paling besar kalau manusia ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi syafaat yang paling besar adalah syafaat apa? Allah Azza wa Jalla. Tu syafaat paling besar. Nanti semua bagi syafaat. Yang bagi syafaat Nabi, malaikat pun bagi syafaat. Malaikat boleh bagi syafaat. Malaikah, Nabi, Rasul, malaikat, syuhada, orang mati syahid. Orang mati syahid dia boleh bagi syafaat kali keluarga dia. Siapa yang dia nak tolong, sama dia naik darjat atau lepas pada neraka. Kemudian wassalihin, orang yang saleh, orang yang baik. Tapi bergantunglah tuan-tuan. Nabi Muhammad paling banyaklah syafaat dia pada orang lain. Nabi lain bergantung. Kalau orang soleh ni syafaat dia tak boleh lawan dengan syafaat Nabi-Nabi. Dah habis semua syafaat, ramai lagi dalam neraka. Maka kata Allah Azza wa Jal, baqiyat syafaati, maka masih tertinggal syafaatku. Syafaat Allah Azza wa Jal. Maka Allah Ta'ala keluarkan daripada neraka dengan jumlah yang sangatlah banyak. Banyak Allah keluarkan. Lebih banyak daripada syafaat Nabi, Rasul, malaikat dan orang yang saleh. Syafaat Allah Azza wa Jal, Allah keluarkan pada neraka. Sebab itu penting dalam hidup kita, jangan lebihkan siapa-siapa daripada Allah. Betul tak tuan-tuan? Jangan lebihkan. Bila kita beramal, biar ikhlas. Apa saja amalan yang kita buat semata-mata mengharap pahala daripada Allah. Apa pun amalan yang kita buat semata-mata harap Allah Ta'ala tuan-tuan. Biar, sebab Allah Ta'ala tengok hati kita. Jangan buat amalan, pasal buat amalan ni kerana Nabi Muhammad. Kerana Muhammad, kerana Allah. Kerana buat amalan ni kerana Nabi Ibrahim lah aku beramal ni. Syirik. Letak sesuatu di tempat dia. Betul tak? Dan Rasulullah pun ingatkan, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Janganlah kamu lebih puji aku, memuja aku seperti mana Nasrani
memuja siapa? Nabi Isa AS. Sampai angkat jadi Tuhan pula tuan-tuan. Ini tak boleh. Rasulullah itu walakin kul Abdullah wa rasuluh. Rasulullah ini adalah hamba Allah dan pesuruh Allah. Jangan angkat sampai kata apa anak Tuhan lah, betul tak kan? Ada power macam ni lah, power macam tu lah. Jangan tuan-tuan. Tak ada. Semua dengan izin Allah Azza wa Jalla. Sebab tu tuan-tuan, pernah isteri Nabi yang nama apa? Ummu Habibah binti Abu Sufyan kan pernah cerita kat Rasulullah waktu dia pergi ke Habsyah. Habsyah tu banyak orang Kristian. Dia tengok gereja-gereja yang cantik-cantik, kanisah cantik-cantik, kanais cantik gereja. Dalam tu macam-macam gambar ada, berbagai-bagai gambar yang cantik-cantik. Cerita kat Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, itulah satu kaum yang dilaknat Allah. Ya Allah tak laknat pasal apa? Idza matu fihi mussalihin, bila mati orang yang soleh, banau ala qabrihi masjida, buat masjid atas kubur dia. Buat apa? Sembah dia lah, puja dia dengan pujaan yang tak patut. Puja dia dengan pujaan yang tak patut. Itulah ulaika umul ladina la'anahumullah, kaum yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Letak sesuatu di tempatnya. Sebab tu kita tak boleh berdoa di kubur Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah ni hujan ni turunkanlah hujan. Syirik. Ya Rasulullah SAW ni anak tak ada kurniakanlah rezeki. Tak boleh. Yang boleh pi kubur Rasulullah ataupun orang yang soleh, ya Allah dengan kemuliaan penghuni kubur ni. Itu boleh lah. Menurut sebahagian ulama. Betul tak? Itu boleh lah. Itu nama dia tawasul. Tawasul ni melalui perantara kan. Kita sebut. Kita nak mudah faham kalau manusia lah tuan-tuan. Tuan-tuan nak pergi jumpa Perdana Menteri, kata saya ni kawan baik anak tuan. Betul tak kan? Mungkin dia, oh ya ke? Maksudnya kita dia sebut tuan-tuan. Itu sekadar sebut. Tapi minta kat siapa? Minta kat Allah. Kalau minta pada selain Allah, dia kata tawasul. Itu bukan tawasul. Tawasul mesti minta dengan kita menyebut. Dan tawasul dengan ijma' ulama' boleh. Tawasul dengan apa? Tawasul dengan amal soleh kan. Ni ijma' ulama' boleh. Kita pernah buat amal soleh, kita tawasul dengan amal soleh. Itu ijma'. Kalau tuan-tuan ada apa-apa keperluan sangat mengharap amal soleh yang tuan-tuan buat, tawasul dengan amal soleh tu, ni ijma' ulama' boleh. Ataupun tawasul dengan nama-nama Allah. Boleh tawasul dengan nama-nama Allah. Baik. Jadi tuan-tuan, kita tuan-tuan tahu cerita orang yang masuk dalam gua, betul tak? Kan tawasul kan? Macam mana? Dia tidur, batu tutup pintu dia kan? Mana boleh tolak batu besar? Tak boleh tolak. Kan doa tawasul. Sebut dalam hidup mereka ni, amal ibadah apa yang mereka rasa mereka buat semata-mata mengharap pahala di sisi Allah. Amalan apa? Selama kita hidup ni, amalan yang kita buat semata-mata kerana Allah. Walaupun kecil-kecil amalan, tapi ikhlas, khalisatan liwajhillah. Yang pertama kan dia sebut kan, dia ada apa? Yang pertama tu apa? Saya tak ingat kan tuan-tuan. 3 orang tu. Yang pertama apa? Yang salah seorang tu dia berkenan dengan sepupu dia. Betul tak kan? Kenal dengan sepupu dia. Kenal sepupu perempuan. Berkenan sungguh. Sampailah bila sepupu perempuan ni dia ajak berzina, sepupu perempuan ni tak mau. Satu ketika sepupu perempuan dia ni, apa dia? Kekurangan apa? Duit. Tak ada duit nak makan. Miskin lah tuan-tuan. Dia terdesak. Maka jumpa dia kata boleh, tapi kena berzina. Ketika mana dia duduk di mana? Paha bertemu paha lah tuan-tuan. Nak berzina lah, paha bertemu paha lah. Ketika inilah perempuan dia kata apa? Ittaqillah, takutlah Allah, wala tafuddal khatim illa bihaqqiha. Jangan kau buka, pecahkan cincin ini melainkan dengan hak dia. Maksud dia kalau nak berhubung badan, menikah lah. Kenapa nak berzina? Tidak menikah. Dia tersentak masa tu, dia terus tinggal. Dan dia bagi masa tu, tak silap saya, lebih kurang 120 dinar. Seingat saya lah. Nah, kalau silap boleh cek boleh lah. 120 dinar ni banyak tuan-tuan. Ataupun 80 dinar. 1 dinar 80 dinar. 80 dinar dia bagi. 1 dinar sama dengan apa? Duit kita lebih kurang 1000. Duit kita 1 dinar tu 4.25 gram emas. 1000. Dia bagi 80 dinar sama dengan apa? 80,000. Dia bagi 80,000. Lah ni kita menikah pun tak sampai 80,000 tuan-tuan. Untuk berzina Tapi bila dia sebut takutlah pada Allah, dia tinggal terus. Dan dia bagi duit tu kat sepupu dia. Sebab bila dengar, bertakwalah pada Allah. Ya Allah, kalaulah aku buat ini semata-mata mengharap pahala di sisimu, selamatkanlah kami daripada kesusahan ini.
Baik, jadi fafrush anna ma nahnu fih, maka batu tu bergerak sikit, tapi tak bergerak habis, bergerak sikit. Kemudian yang pertama tu mak ayah, tidak mak ayah yang dia sebut pada dia berdoa, sebab dia pernah, dia rasa itulah dalam hidup dia amalan yang paling dia buat semata-mata kerana Allah. Ya Allah, dia sebutlah, Allahumma, ya Allah, saya mempunyai kedua ibu bapa yang mana saya tidak akan bagi minum kepada ahli keluarga aku kecuali setelah dia minum. Satu ketika saya keluar dengan satu urusan, dia sebut dalam doa tu, dia sebut, dia panggil al-ilhaq bid-du'a, doa dengan merintih. Allah Taala suka. Jadi sebut tuan-tuan, sebut. Kemudian dia sebut dia keluar satu keperluan, bila dia balik tengok mak ayah dia tidur. Maka dia perah susu kambing ataupun lembu, unta, dia tak sebut tuan-tuan, perah susu. Kemudian dia duduk di tepi tempat tidur ayah dengan mak dia tu, berdiri pegang susu tu. Wal aulad, dan anak dia yabki, menangis di kaki dia. Anak-anak dia lapar nak minum susu, tapi pegangan dia tak boleh minum kecuali setelah ayah dan mak minum. Berdiri sampai pagi. Hebat tuan-tuan. Dah bangun pagi baru dia bagi mak ayah dia minum, baru anak dia menangis di kaki dia. Bergerak sikit batu tu. Lepas tu yang tadi saya cerita tu, yang minat kat sepupu tu. Dan yang ketiga pula, dia kata apa? Dia upah orang kan, upah orang bekerja dengan dia. Lepas tu salah seorang tu tak ambil upah. Berapa tak tahulah, berapa dinar tu. Bila tak ambil upah, dia buat apa? Dia jadikan upah tu sebagai modal untuk untuk inilah, dia ternakan. Dia beli ternakan, kemudian dia bela. Dia dengan modal yang pekerja tu tak ambil, dia besarkan modal itu. Padahal tak wajib pun simpan tapi dia saja tolong. Dia ambil modal pekerja, gaji kawan ni, dia beli binatang, dia ternak sampai jadi sangat banyak. Tiba-tiba datang pekerja dia kata, wahai hamba Allah, dulu gaji aku tak ambil. Dia kata dekat pemuda tu, hang tengok yang hang tengok ni, dia kata kat pekerja dia, yang hang tengok ni banyak binatang ni, inilah gaji hang. Kata pekerja dia, la tastahzi'u bi, hang jangan buat lawak dengan aku. Tidak, hang jangan hina aku, takkan gaji aku banyak lagu ni. Jangan buat lawak macam ni. Dia kata tak, betul ni, aku dah kembangkan dia. Maka dia ambil semua, habuk dia tak bagi dah. Bagus ni pun bagilah, kawan dah tolong, betul tak? Kawan dah tolong berapa tahun ni, punya banyak kambing penuh lembah ni, tapi dia ambil semua dan dia bagi ikhlas kerana Allah. Ya Allah, kan Allahumma in kuntu fa'altu dhalik ibtigha'a wajhik fafrush anna ma nahnu fih. Ya Allah, kalaulah aku buat tu semata-mata kerana-Mu. Bagi dia senang kan, kita masukkan kesenangan di hati orang yang susah. Siapa tak seronok tuan-tuan? Tuan-tuan tak ambil gaji, tuan-tuan tengah susah baru ingat, 5 tahun lepas aku kerja kat syarikat ni, aku tak balik gaji, pergi ambil, dia kata nah, ni ada dalam 2 juta. Syok tuan-tuan. Oh, melompat lah tuan-tuan, tengah susah pula tu. Ini kesenangan yang Allah dia masukkan dalam hati orang yang beriman. Dan dia tak minta, kalau aku buat ni semata-mata mengharap wajah-Mu ya Allah, lepaskanlah kami. Tergolek terus batu tu, boleh keluar. Itu tawasul ijma' ulama. Makna dia tuan-tuan, kalau ada keperluan, tawasul macam ni dulu, betul tak? Macam mana nak buat? Pergilah cari anak yatim ke, mana tempat pusat kan, nak buat masjid kan, nak buat apa, pergilah infak. Ya Allah, kalau aku buat ni semata-mata mengharap pahala di sisi-Mu, perkenanlah sekian dan sekian. Betul tak? Gitu tuan-tuan. Kemudian wala yuqbalu minha syafa'ah, dan tidak diterima daripadanya syafaat. Syafaat di sini kecuali dengan izin Allah. Tidak semua syafaat diterima, illa biiznih, kecuali dengan izin Allah. Wala yu'khadhu minha adl, dan tidak diambil daripadanya tebusan. Tak ada tebusan. Nak tebusan, yang mana orang kafir ni, kalau boleh pada hari kiamat, dia ada harta sepenuh bumi ni pun dia nak tebuskan diri dia, tak boleh. Tidak ambil apa-apa tebusan. Wala hum yunsarun, dan tidak mereka itu ditolong akan mereka itu yang boleh melepaskan daripada azab Allah. Dan tidak ada yang boleh tolong mereka sehingga dia boleh lepas daripada azab Allah. Tak ada siapa boleh tolong. Wala hum yunsarun. Sebab tu kita, kalau kita nak harap syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tadanya jangan kita tinggal doa kan setelah azan tu kan. Doa apa? Kan lepas azan kita jawab. Lepas tu kita pun doa, Allahumma rabbaha
hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadin al-wasilata wal fadilah wa ba'ath maqamal mahmud alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Baik, doa ni ringkas, tapi Nabi sebut siapa yang jawab azan baca doa ni wajabat lahu syafaati, wajib bagi dia mendapat syafaatku. Maksud dia apa? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, ya Allah Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna, ini azan lah. Wassalatil qa'imah, solat yang akan didirikan. Ati Muhammadil wasilah, berikanlah kepada Muhammad wasilah. Apa itu wasilah? Kedudukan yang paling tinggi dalam syurga, hanya untuk seorang, atas pada syurga Firdaus, dekat dengan Arash, seorang saja. Wal fadl wa ba'ath maqam mahmud alladhi wa'adtah, sampaikanlah ke maqam mahmudah. Maqam mahmudah pun sama, untuk seorang. Innaka la tukhliful mi'ad. Boleh lah. Baik, kemudian kita ada juga syafaat orang-orang yang soleh, sahabat-sahabat kita. Kita juga harap yang mana orang yang soleh ni syafaat dia apa? Bila masuk syurga nanti mungkin kita tak jumpa kawan-kawan kita, tak jumpa kawan kita kan, kita berdoa kepada Allah. Ada sahabat yang mengaji sekali, belajar sekali, kerja sekali, dia tak ada dalam ni, maka dengan syafaat kita Allah keluarkan dia daripada neraka. Ni syafaat kawan-kawan, tapi dengan syarat tak syirik lah. Kalau syirik tak boleh lah. Syirik memang syafaat lagu mana pun memang tak lepas lah. Syirik tak ada lepas, tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, kalau nanti mati, kod-kod lah kita yang ada dalam ni kenal. Tidak, tuan-tuan kenal yang borang. Kita mati, memori ada tuan-tuan. Bukan maksud mati memori hilang tu. Memori kat dunia, ingat, memori yang kat dunia tu Allah kembalikan, memang ada pada kita. Bukan maksud bila mati di syurga lupa lah, tak ingat lah tuan-tuan apa-apa. Tak, memori tu ada. Supaya kita lagi berasa nikmat di syurga. Ingat bagaimana kat dunia, kat syurga jauh beza tuan-tuan. Baru kita hargai tuan-tuan, lebih kita rasa nikmat. Jadi kod-kod ada yang tak ada, minta lah pada Allah. Maksudnya ada kawan kita tu nasib dia tak baik lah. Sebab ahli syurga ni tiap-tiap hari Jumaat di syurga, macam mana kiraan wallahu alam, dia akan bertemu di pasar dia tu. Pasar di syurga hari Jumaat. Dan kita akan jumpa. Jadi kita akan jumpa semua lah tuan-tuan, kawan-kawan kita. Waktu ni nampak beza dengan amalan. Walaupun beza kawan kita dengan kita, beza dia subhanallah ya. Yang lain amalan sama, tapi dia lebih hitam subhanallah. Tang sana nampak beza, beza sungguh, bukan beza sikit, beza sungguh-sungguhnya, beza jauh. Tiba-tiba ada yang tak ada, kita boleh minta pada Allah selamatkan dia. Itulah tuan-tuan kata Imam Ibnul Jauzi, kalau tak ada syafaat kawan-kawan, itu kelebihan main mengaji ni tuan-tuan. Kelebihan main mengaji, kelebihan kita bersahabat dengan orang yang soleh. Sebab semua orang yang soleh dia ada syafaat. Dan yang boleh selamatkan kita kod dan nanti kita ada silap, mudah-mudahan syafaat itu menolong kita tuan-tuan, selamat kita pada neraka. Sebab tu tuan-tuan, kalau dah masuk syurga nanti, kod-kod lah tengok-tengok, Ustaz Gusam tak ada. Ustaz Gusam tuan-tuan semua duduk elok, saya pula tak ada. Tuan-tuan jangan buat lupa pula. Tak ingat lah Ustaz Gusam mana tahu. Janganlah buat macam tu. Nasib saya tak baik. Mungkin ada apa dosa yang saya buat, na'udzubillah, yang menyebabkan Allah Ta'ala murka, masuk dalam neraka. Boleh jadi perkara yang kita remehkan rupanya besar di sisi Allah. Banyak contohnya kita ada isyak lah tuan-tuan. Contoh mudah tuan-tuan, contoh mudah, perkara besar yang orang remehkan dan masuk neraka. Ada satu kisah tuan-tuan, yang mana ada satu orang yang soleh ni, orang yang masjid, mengaji semua baik lah tuan-tuan. Dia mati, kawan dia mimpi tengok dia masuk neraka, kena seksa. Terkejut. Ini orang baik. Orang baik kan? Macam mana boleh masuk neraka? Rupanya dia ada adik perempuan yang dia abaikan. Ingat orang perempuan ni kok mana pun hidup tuan-tuan, kok mana pun. Orang perempuan ni kalau dia tak kahwin, siapa kena tanggung dia? Mak ayah. Mak ayah lah, bukan mak ayah. Ayah tak ada, Tuk dulu, kalau ada tuk lah. Ayah pada ayah, kan belah perempuan, ayah pada ayah. Kalau lagi lah tak ada, adik-beradik wajib sediakan tempat tinggal, makan dan pakaian. Tempat tinggal ni cukup dia selesa hidup lah. Tak ada lah tuan-tuan pergi banglo ke apa, tak perlu lah tuan-tuan. Dia ada baju pun cukup, sekadarnya cukup lah. Jadi tuan-tuan sekadar dia boleh hidup. Yang penting dia boleh hidup selesa tuan-tuan. Wajib tuan-tuan, adik-beradik kau tim dah lagu mana pun. Kalau tak ada adik-beradik, pak saudara, dia kira wali nikah tu kan, pak saudara. Kata tak pak saudara, dia pilih hujung sekali, dia pergi ke mana? Hujung sekali dia pergi kepada hakim, mahkamah.
Macam wali kan, siapa nak bagi kahwin perempuan? Siapa dia? Baitul Mal tanggung dia. Kena ada rumah-rumah untuk ibu-ibu tunggal ke siapa. Kalau ada anak-anak lah tanggung. Betul tak? Ni kalau yang tak menikah ni, kena ada tempat tinggal, makan dan minum. Itu kelebihan orang perempuan. Orang lelaki kalau tak kerja, teruk orang tanggung. Siapa suruh malas. Sebab tu orang lelaki dia banyak, dia dapat kelebihan. Betul tak? Bila bahagi harta pusaka dia dapat lebih. Bukan saja-saja, dia cerita dia panjang, cerita dia. Ada orang kadang bergaduh kan, apa dapat banyak betul tak kan? Ada orang cerita bergaduh punya teruk. Ada orang cerita kat saya lah, kakak dia meninggal, tinggal anak tak ada, tinggal 60,000. Siapa dapat? Dia beradik lah. 60,000, rumah pun banyak. Rumah pun tak tahu di KL tu kira berapa ratus ribu. Rumah dia 2 biji, 60,000. Dia duduk sini tak, dalam Krian ni. Orang Banjak, kawasan Krian ni. Duduk di di Ceras, meninggal, dalam bank 60,000. Dia bawa keluar 60,000 letak atas meja, nak bahagi. Bergaduh tak? Oh bergaduh. Semua nak bagi sama kata. Boleh tak tuan? Boleh, tapi kena keredaan semua. Kalau ada satu tak redha, jangan paksa. Kalau paksa berdosa besar. Kita ambil hak dia. Boleh no? Ni cerita dia bergaduh. Dia abang tu ada pakcik tu lah cerita kat saya. Dia bergaduh dengan abang dia punya teruk. Lalah bagi sama kata, hukum dia berdosa. Sebab hak abang dia. Betul tak? Kalau abang sulung dia nak bagi sama kata, bagi dia punya dulu. Patang apa bagilah sama kata. Tak aci lagu tu. Min kira tak aci pula. Ni Quran sebut lagu mana? Min kira tak aci pula. Quran sebut sebab tanggungjawab dia besar. Kalau kat dunia dia abaikan, kat akhirat nun, neraka tempat dia. Ni bukan cerita main-main, cerita betul serius. Ingat tu. Kalau susah adik-beradik perempuan, hak lelaki ni lah nak tanggung. Jadi cerita dia, jarakah abang dia, lalah abang dia terpaksa terima lah, bergaduh, ramai-ramai bergaduh, bagi. Saya pun dengar cerita dia, dia yang jahil sebenarnya. Dia dah bagi lama, cerita 5 tahun lepas. Pilih lah kat dia. Tapi salah. Dia bahagi dia macam mana? Mudah je kan? Kita kata contohnya lah. Katakanlah si mati tu, kakak sulung ada 10,000. Kalau ada ayah, habis lah. Betul tak? Ada ayah, ayah lah dapat banyak. Betul tak kan? Kalau ada ayah, ayah akan menghijab anak. Betul tak? Contoh ayah ada, kakak meninggal, tinggal 60,000. Ayah dapat semua. Kita pejam mata, jangan kacau ayah. Ayah dapat semua. Semua dia dapat. Kecuali kalau si mati ada anak, ayah 1/6. Anak lelaki lah. Betul tak? Ayah 1/6 saja. Kalau tak ada anak lelaki, ayah dapat semua. Jangan kata tak aci ayah, tak kira tak aci. Dia susah dah tu. Tanggung. Kalau si mati tu mati, ayah ada, ayah dapat asabah semua. Berlebihnya dapat kat ayah. Setelah bagi kat mak, ayah adik-beradik tak dapat kan? Ada ayah dihijabkan adik-beradik. Ataupun Tok Wan. Sebab tu saya sebut tadi tu, Tok Wan kena tanggung. Lepas ayah tak ada Tok Wan, pasal apa? Kalau mati, contohnya orang perempuan, mati dia kaya kan, tak menikah, kerja elok, ada 100,000 dalam bank, 200,000 dalam bank, ayah tak ada, Tok ada, Tok, ayah pada ayah. Tok Wan dapat. Adik-beradik macam mana? Tak ada. Hang bukan wali, hang bukan ahli asabah. Tok hijab hang. Bukan saja-saja. Kalau dia susah, Tok tak tanggung, Tok masuk neraka. Jadi cerita dia macam ni, contoh mudah lah tuan-tuan. Sikit kita nak beli kot tu. Contoh dia, si mati ada 10,000. Katakanlah adik-beradik, kita kata perempuan ada 3, laki ada seorang. Macam mana nak bagi? Duit ada 10,000. Dia mudah je. Laki tu kira 2 kepala. Jadi 3 ada 5. Betul tak kan? Ada 5. 5 bahagi dengan 10. Satu bahagian sama dengan 2,000. Betul tak? Yang laki dapat berapa? 4,000. Betul tak? Jadi baki lagi 6,000 kan? 2,000. Betul tak? Kalau bergaduh nak bagi sama kata, contohnya ada 2 laki lah contoh. Ada 2 laki, 1 perempuan. Bagi senang kira tuan-tuan. Nanti tak payah guna kalkulator. 2 laki, seorang perempuan. Jadi berapa bahagian? Berapa kepala ada itu? Laki 2. Betul tak kan? 2 laki dah 4. Seorang perempuan 5 lah. Katakan bergaduh nak bagi sama rata. Katakanlah yang abang sulung nak sama rata, yang adik bongsu laki tak boleh bang, ini kita kena bagi sama rata, bla 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 bla. Bagi hak abang dulu. Macam mana nak buat? Bagi dulu. 5 bahagi dengan 10, kita dapat 1 bahagian 2,000. Bagilah abang sulung berapa dapat kat dia? 4. Jadi baki lagi berapa? 6. Bagilah sama rata, seorang 3,000. Betul tak? Tak adil lah lagu tu. Banyak yang tak adil. Ni Quran sebut. Betul tak kan? Ni kira tak adil pula.
Mana boleh lagu tu. Orang perempuan dia ada cerita dia, betul tak kan? Kita tengok hidup tuan-tuan. Kalau orang perempuan dia kahwin dengan seorang lelaki, perempuan tu tak kerja, lelaki tu kerja, okey tak tuan-tuan? Memang patut pun, betul tak? Memang itulah patutnya, lelaki lah cari rezeki. Tapi kalau siapa kahwin, lelaki dia malah kerja, suruh bini dia kerja. Ini apa benda punya lelaki ni? Mak ini jantan tak guna, betul tak? Contoh bahasa tuan-tuan. Melainkan kalau dia kata tak payah kerja, bang, kawan saya ada, sebab cemburu. Bini dia gaji dah 7-8 ribu, cemburu kan, orang tak kerja, takut orang mengurat. Bukan handsome sangat pun lelaki dia tu, cik. Tapi dia cemburu, nak buat lagu mana dia cemburu. Dia tak, abang duduk kerja, duduk rumah lah bang, saya tanggung, tak apa. Tapi biasanya orang tak suka, betul tak tuan-tuan? Mak mentua, pak mentua tak suka, ni jenis apa? Duduk rumah main game, duduk saja. Laki duduk rumah duduk buat lagu tu. Bini kerja. Jujurnya kita akan nampak lain. Betul tak tuan-tuan? Saya tak tahu kok tuan-tuan suka macam tu. Suka no? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak marah pun tuan-tuan kurang senang ni, jenis lelaki apa? Tubuh badan untuk bekerja. Tapi orang perempuan dia bukan aib, betul tak? Orang perempuan suami profesor, gaji sampai 20 ribu lebih, isteri orang kampung biasa, bukan aib. Betul tak? Tak aib. Tapi kalau bini profesor, suami bawa traktor, aib. Bukan tak boleh, boleh. Tapi pandangan orang kan, macam mana ni? Nampak orang perempuan dia ada kelebihan lain yang tak ada. Orang perempuan kalau suami dia duduk di syurga Firdaus, dia duduk dengan lelaki dia. Okey tak tuan-tuan? Okey, walaupun amalan dia tak sama dengan lelaki dia. Itu lebih orang perempuan. Orang lelaki boleh tak? Orang lelaki tak boleh. Orang lelaki tak boleh tuan-tuan. Orang perempuan tuan-tuan. Kelebihan. Dan orang perempuan kalau dia banyak amalan, dia boleh masuk syurga pintu mana yang dia nak masuk. Kalau dia semayang, jaga hak wajib, taat pada suami. Baik tuan-tuan. Kemudian habislah tuan-tuan. Akan datang kita sambung di mana? Tiada mengikut mereka itu hukum Allah, tafsir nikmat Allah atas Yahudi 10 perkara sampai wa istasqa Musa. Jadi nikmat Allah yang Allah sebut ni, ya bani Israel uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum ni, dia ada 10 nikmat. Dia punya huraian dia daripada wa idz najjaynakum min ali fir'aun, ketika mana kami selamatkan kamu daripada Firaun, sampailah wa istasqa Musa, lebih kurang 10 nikmat. Ya Allah Taala berikan pada orang Yahudi, keturunan Yahudi lah. Baik, jadi akan datang kita akan sambung di mana? Wa iz najjaynakum. Boleh tuan-tuan, insya-Allah kita bertemu pada masa akan datang. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum sa'il muslimin wa muslimat wa mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an tafarraqana ba'da tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahruman wa la matruda. Wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillah. Amin.